Baik. Baik. Sebelum ni kita lihat pada fi'il, 3 huruf, dan fi'il ini kita sebutkan kita boleh lihat dia dari beberapa angle. Kita lihat dari sudut masa, maka kita jumpa madi dan juga mudhari', past tense dan juga present tense. Kemudian kita lihat fi'il daripada sudut binaan huruf yang ada pada perkataan fi'il itu. Kan? Jadi kita jumpalah sahih dan juga mu'tal yang ada huruf illah dan tidak ada huruf illah. So nanti lepas ni kita akan jumpa lagi sekali lepas ni nanti insya-Allah. Yang ketiga, antaranya yang ini kita boleh lihat daripada sudut bilangan huruf pula yang ada. Kan tadi kita tengok jenis huruf. Jenis huruf, yang ini bilangan huruf yang ada pada fi'il, maka kita jumpalah dengan sulasi dan juga rubai, kan. So saya letakkan dia saja sulasi dan juga rubai. Mungkin kalau kita baca buku lain, kita akan jumpa sulasi, rubai, khumasi dan juga sudasi. Maksudnya 3, 4, 5, 6. Kita akan jumpalah. Tapi saya bahagikan dia sahaja kepada 2 sahaja supaya mudah kita nak nampak. Khumasi tu dia sama je lah, dia 3 plus 2 jadilah 5 kan. Sudasi 3 plus 3 jadilah 6. So cuma namanya tu lah. So saya nak kekalkan nama dia tu biar sulasi dengan rubai je, 3 dan 4 je. So kita tahu dia maintain 3 dan 4 dan dia ada yang memang 3 dan 3 plus dengan huruf tambahan. So ini kita nak lihat fi'il daripada sudut bilangan huruf yang ada padanya. Kita nak melihat pada fi'il yang memang asal dia ialah 4 huruf. Ada ke? Ada, tapi dia tak banyak. Majoritinya ialah 3 huruf, tetapi ada juga yang 4 huruf dan ada digunakan dalam Al-Quran. Baik. Kita lihat dulu pada fi'il rubai mujarrad, iaitu yang asal dia, yang tidak ada apa-apa tambahan. Yang mana kalau order makan tu nasi lemak kan, nasi lemak je kan, dia tak ada telur mata, tak ada sotong kan. Kalau sekarang tambah cheese lagi kan, nasi lemak, sotong, cheese, saya tak tahulah kan. Orang kita suka penuh dengan cheese, semua benda nak ditambah dengan cheese kan. Perkataan satu sahaja, iaitu fa'lala. So kita lihat pada perkataan fa'lala, apakah huruf dia? So kita ada fa'ain lam kan, cuma lam itu diletakkan 2, bermakna nanti akan ada huruf tambahan lain, huruf yang keempat, dan ia juga adalah sebahagian daripada root word. Bukan bermaksud huruf yang terakhir tu kena 2, bukan. Contoh, kalau kita jumpa perkataan tu, contoh, saya bagi contoh je lah kan. Contoh perkataan tu kataba kan. Adakah huruf yang terakhir lam tu kena 2, maksudnya ba ni jadi 2, dia jadi katbaba? Bukan. Dia bukanlah huruf terakhir tu kena 2, tapi yang dimaksudkan di sini ialah dia akan ada satu lagi huruf tambahan, dan huruf itu juga sebahagian daripada perkataan. Dia sebahagian daripada perkataan. Okay. Kita lihat pada table, okay. Untuk rubai ini, so kita ada fi'il madinya fa'lala, mudhari'nya yufa'lilu, masdarnya fa'lalatan, dan ada bintang merah di situ. Maksudnya apa? Ada masdar dalam bentuk berbeza. Maksudnya dia fa'lala, tetapi masdar dia bukan fa'lalatan. Dan ini kita pernah jumpa kan sebelum ni, kita buka kamus, memang ada perkataan yang ada 2 masdar, ada yang 3 masdar, dan itu kita dah jumpa, dan begitulah bahasa Arab. Okay. So fa'lalatan umum adalah masdar dia. Isim fa'il dia adalah mufa'lilun, dan fi'il amarnya adalah fa'lil. Berapapun huruf, again kita sebutkan, berapapun huruf yang ada, tanda madi dan mudhari' tetap sama. Tanda madi mudhari' yang kita belajar tu tetap sama, berapa huruf pun yang ada. So tak payah risau. Bila jumpa perkataan nak cari tanda, tak payah risau. Dia panjang mana pun.
Okey. So ini saya bawakan beberapa perkataan yang dia itu adalah 4 huruf. Okey, baik. Kita lihat pada perkataan yang pertama. Contohnya perkataan harmaza. Harmaza. Apa maksud harmaza? Saya pun tak tahu. Sebab jarang guna harmaza. Hiramaza til apa tu? Ada hiramaza. Itu dengan hamzah. Itu iram. Hiram. Iram. Harmaza. Apa saya tak tahu kan. Sebab perkataan yang kita jarang-jarang guna, jarang jumpa. Memang tak tahulah. Baik. So harmaza daripada fa'lala. So rupanya apa? Sini dia punya fa, sini ain, mim itu adalah wakil kepada lam dan zai itu adalah wakil kepada lam. So dia tak mesti huruf yang sama, tapi nak bagi tahu dia adalah rukun juga. Maksudnya tak ada apa yang kita kena potong, asingkan, tak ada. Empat-empat tu dia memang dia punya rukun dah. Okay. Harmaza adalah fi'il madhi, kalau dia jadi mudhari' dia jadi apa? Yuharmizu. Yuharmizu. Baik. Masdarnya fa'lalatan. So dah buat apa? Susah sangat. Salin je balik. Ha, ra, mim, zai. Tambah je lah. Tambah apa? Tambah betul. Harmazatan. Ikut je balik. Harmazatan. Harmazatan. Fa'ilnya mufa'lilun, dia jadi muharmizun. Fa'il je fa'lil, dia jadi harmiz. Kata yang kedua hashasa. So dia kena berulang ke dia kena tak ada, itulah 4 huruf dia, hashasa. Kan kalau cik dan kamu ha sin ha tak jumpa, sin ha sin pun tak jumpa, dia kena 4 itu. 4 itu ada. Dan kadang-kala perkataan Arab ni timbul kan, sebab apa? Dia macam English. Dia ikut bunyi. Okay. Kadang perkataan tu keluar diikut pada bunyi. Kan macam hashasa dan juga hashhasha mengikut kepada bunyi benda tersebut. Kalau dalam bahasa Arab perkataan hassa maksudnya rasa. So bila bunyi yang keluar tu dia macam bunyi hass. So jadilah bunyinya hassa. Itu ada juga dalam bahasa Arab. Semua dalam bahasa Inggeris kan. Dia ambil daripada bunyi. Baik. Hashasa fi'il madinya, mudhari'nya yuhashisu. Sebut laju-laju ni terbelit kan. Masdarnya jangan semput sudah. Hashasatan. Susah tak? Susah sebut sising. Susah tu. Fa'ilnya muhashisun. Dah lah apa ni orang tua. Fi'il amarnya susah ni his. Alhamdulillah lah tak banyak guna. Kalau dalam Quran ni ada kan. Quran ada perkataan kita akan tengok. Itu pun memang jenuh lah kalau belajar tajwid, itulah perkataan yang jenuh nak menyebutnya. Kita akan tengok ada. Baik, perkataan keempat hash. Rasanya ada lah. Ada perkataan dalam Quran kan? Ada. Yang has ni tak ada. Yang Quran guna has. Ada. Guna sad. Has. Guna sad dalam Quran. Ustaz, yang ini semua ni yang fa'lala apa semua ada dalam Quran ke ataupun Ustaz segi bahasa je? Ini dari segi bahasa je. Pertama, semua perkataan ni saya ambil memang tak ada dalam Quran. Dan pattern ini nanti ada pattern yang digunakan dalam Quran.
ada yang rubai ini kita akan jumpa dalam Quran dalam bentuk masdar. Macam Kan hasasa. ada dalam Hasasa bentuk ada kan? bentuk mudhari'. Hassa ada, has tak ada. Ya. Kalau hassa sahaja ada dalam Quran, hassa. Hasha ada lebih kurang macam ni. Yuhashishu, yuhashishu, teruk nak nyebutnya. Hashatan. Muhashisun. Yuhashishu. Sini hashatan. Muhash. Hishun. Hishun. Hashish. Hash. Hashish. Apa bunyi ni macam pelik, tak pernah dengar. Ini tersasul Ustaz. Hashish. Hashish. Susah tu. Hashish. Baik, perkataan apa? Hashraja. Hashraja. Yuhashrijun. Mudhari'nya Seriju. yuhashriju. Masdar Hashrojatan. hashrajatan. Fa'ilnya Muhashrijun. Hashrijun. muhashrijun. Fi'il amar hashrij. Itu sama je, ambil apa? Ambil madi bati je. Bagi bawah sebelum sukun huruf akhir. Ya. Baik. Arbada. Arbada madi. Mudhari'nya Ya. Arbidu. Yu'arbidu. Susahnya. Masdar Arbadatan. arbadatan. Fa'il Mu'arbidun. mu'arbidun. Fi'il amarnya arbid. Arbid. Baik. Sebetul dia. Begitu. Kita lihat contoh dalam Quran. Baik, contoh dalam Al-Quran. Biasa tak tengok kalau tengok contoh dalam Quran ni. Zalzalah. Zalzalah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Perkataan zalzalatan. Dia datang dalam bentuk apa? Sini masdar dia. Fa'lalatan. Zalzalatan. So, dia datanglah rubai tapi dalam bentuk masdar. So ini kita boleh buang ta marbutah je sebab ta marbutah dia adalah tambahan, kan? So tinggallah zalzala. Zalzala kalau nak buang lagi memang tak ada, kan? Itulah dia. Fi'il madi. Ini adalah fi'il madi dalam bentuk rubai, dia adalah empat huruf. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Perkataan zulzilu, tanda yang ada? Mudhari. Tanda dia? Zulzilu Wow. dan zulzilu. Wow alif tu. Waw alif sukun akhir perkataan. Baik, kategori Zulzil mudhari waw alif sukun akhir perkataan. Zulzil apa nama ni? Amal Ustaz. Sorry Ustaz. Amal. Waw alif sukun akhir perkataan. Madi. Madi kan? Cara sifat itu Mati domekum. Mana satu madi dah. Adi wa zulzilu. Dia tak ada ya kat depan tu Zima. Baik. So, Tak pun tak ada kat depan dia tu. Anita pun tak ada kat depan. okey. Tak apa.
paling tidak kalau kata kita tutup sini kan. Okey, kita nampak ada waw alif akhir perkataan kan. Kita dah tahu dia adalah apa? Fi'il, itu pasti. Cuma mungkin sekarang ni bila kita dah belajar fi'il amar juga, kita tahu waw alif itu ada kemungkinan juga dia adalah fi'il amar. Madi. So dia ada kemungkinan fi'il amar, dia ada kemungkinan fi'il madi. So ada dua. Tapi yang pasti dia adalah apa? Fi'il. Fi'il, settle. Dan yang pasti ialah waw alif itu adalah apa? Mereka. Huruf. Domis. Jamak. Dia adalah huruf Tambahan. Dan itu dia adalah fi'il dan kita pasti dia adalah huruf tambahan. So bila kita tahu dia adalah huruf tambahan, kita boleh cari tak dia punya root word dia? Boleh. Boleh cari. Kita potong waw alif itu, tinggallah zailam. Lepas tu pergilah kepada table, carilah dia berada pada bahagian yang mana. Okey. Baik. Zilzalan syadida, tanda Tanwin. kategorinya Masdar. dia adalah isim nakirah. Okey, baik. Nak cari kategori, buat apa? Buang tanda, buanglah tanwin dan alif tu, tinggallah zilzal saja. So ni mencari dalam table apa, sebab bentuknya pun kita tak berapa nak familiar kan, nak ngapalnya pun dia fa'lala, yufa'lilu, fa'lalatan, mufa'lilun kan. Mungkin hafal, mungkin tak hafal. Baik. Dan kita tengok perkataan zilzal. Apa maksud zilzal? Goncangan. Kegoncangan. So bunyinya bunyi apa? Bunyi fi'il ke bunyi isim? Isim. Bunyi isim. Bunyi dia macam bunyi masdar, betul tak? Goncangan kan. So bunyi tadi dia apa? Dia zilzal. Masdar dia zilzal. So sama tak dengan fa'lalatan? Sama. Lainlah. Zilzal fa'lalah. Lainlah bunyi dia. Kan? Tak ada tamar butah. Zilzal tak ada tamar butah. Ini ada. Fa'lalatan mula baris atas. Zilzal bawah. Kan? So itu yang saya letakkan bintang di sini. Dia ada masdar dalam bentuk berbeza. Fi'il madi dia sama, tapi masdar dia berbeza. Fi'il madi dia sama. Fa'lala, zalzala sama. Cuma dia punya masdar dia tu ada yang fa'lalatan, ada yang datang bentuk berbeza, dan dalam Quran dia datang dalam bentuk apa? Zilzal. Bukan dalam bentuk fa'lalatan. Boleh? Okey. Baik. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Sama. Zulzilat ini asalnya sukun tapi beri bawah sebab ada alif lam. Baik, tanda yang ada pada perkataan zulzilat Ta. tidak ada ta, sukun akhir perkataan. Kategorinya Fi'il madi. fi'il madi. Nak cari root word dia, buanglah tanda. Tinggallah zulzil. Barikanlah atas semua zalzala. Dia adalah fi'il rubai. 4 huruf. Okey. Perkataan seterusnya dalam Al-Quran. Ustaz, yang tadi tu 22, 33, 99 tu ada apa-apa tersirat ke? Nampak Mana? macam 22, 33, 99 yang mana? tu ayat tadi tu. Nombor dia tu 22, 33, 99. 22, 33. Oh, ini nombor surah ni. Semua pasal Zulzilu kan? Zulzilat. Okay, Baik, terima kasih soalan. Soalan bunyi macam, ialah kan, kita kan suka nombor-nombor ni semua kan. Tetapi memang kajian apa tu dalam ilmu Al-Quran, saya pernah sebutkan sebelum ini, kita biasa dengar al-ijaz al-ilmi, betul kan? Ijaz ilmi Nombor. kan. Ijaz ilmi ni namanya, kalau bahasa kita letakkan sains Al-Quran. Ilmi ni walaupun ilmu kita terjemahkan, tapi orang Arab gunakan perkataan ilmu ni untuk sains. Untuk sains. Subjek sains dia ilm, ain lam mim. Kalau subjek sains dia. Okay. So dia kajian tentang sains yang ada dalam Al-Quran lah. Seperti yang kita ketahui. Dan ada juga orang yang membuat kajian yang dinamakan sebagai al-ijaz
al-i'dadi. Al-i'jaz al-i'dadi. Al-i'dadi ini daripada perkataan adad. Tambah. Adad. Tambah adad adalah huruf-huruf kan, huruf pula, nombor. Kerja nombor kan. So ada para ulama yang mengkaji tentang nombor-nombor dalam Al-Quran. So itu yang keluar apa dia? Dalam surah Al-Hadid kan, keluarlah besi punya surah 57 ayat 21. Ni adalah surah Al-Hadid yang cerita ayatnya tentang yang sebut perkataan hadid, besi. Dan bila kaji memang besi itu dia punya nombor dia memang inilah nombor dia, saya tak ingat lah dia punya sebutan nombor dia kan. Dan memang ada kajian semacam Haji saya tanya 22, 33 soalan, adakah ada signifikan? Wallahu alam. Sorry Ustaz, yang Al-Hadid tu, yang 57 tu, kalau Ustaz tengok dia setengah daripada 114 kan? Ya. Kan? Betul. 114. Kita ada surah Quran. Maknanya dia center lah of the number of surah tu. Dan di center, di tengah-tengah bumi tu memang iron Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Itu yang antara yang masuk dalam kajian Al-Ijaz Al-I'dadi. Kajian tentang nombor. Kan? Dan kajian tentang nombor ni pula, kan? Ada ulama yang setuju, ada yang tak setujulah. Kan? Sebab mengkaji nombor kan, macam kita duk nilik-nilik nombor lah. Tetapi ulama yang mengkaji tentang nombor menyebutkan bahawa dia ada syarat dia. Syaratnya ialah kajian nombor itu dibuat untuk perkara-perkara yang telah berlaku. Dia tak boleh predik untuk benda yang akan berlaku. Walaupun ada yang digunakan untuk predik, cuma itu adalah suatu yang tidak digalakkan. Kerana kita tak akan tahu sesuatu kecuali nanti bila dah terjadi. So ulama mengkaji nombor-nombor yang disebutkan dalam Al-Quran, dan antaranya jumpalah nanti yang macam antaranya yang Haji Sas sebutkan, jumpa yang nombor-nombor yang membawa kepada maklumat-maklumat yang begitu. Kan? Fakta sains yang begitu contohnya. Adapun untuk nak calculate bila agaknya akan berlaku tu kan, hari kiamat ke, bila akan berlaku ini dan juga ini, maka itu tak masuk dalam bahagian Al-Ijaz Al-I'dadi. Sebab itu dah luar daripada bidang kita, kerana ia adalah masuk dalam perkara-perkara yang gaib. So ulama melarang mula masuk bahagian tu, tak benarkan masuk, sebab memanglah kita kata kita berdasar kita agak je, assumption je, bukan kita kata confirm. Memanglah kita akan kata begitu, tapi ulama larang masuk bahagian tu sebab nanti ke depan, generasi ke depan nanti akan jadilah macam tu kan. Mula-mula lukis untuk ingat orang yang soleh. Lepas tu dia buat gambar, dia tampal, lepas tu dia buat patung sikit, letak kat belakang, kemudian letak kat depan. Akhirnya apa? Akhirnya udah sembah. So dia bermula dengan tu lah. So ulama halang kan untuk nak predik benda-benda yang ke depan, halang langsung. Walaupun kita guna saya berdasarkan kajian ataupun saya agak je, tapi Allah yang mengetahui, tak dibenarkan langsung, kerana ayat itu semua bomoh-bomoh guna. Saya ni je, tapi Allah ialah yang tahu yang gaib. Itu ayat nak bagi sedap je lah kan. So ulama larang masuk terus pada perbincangan tentang nak predik yang ke depan, tapi untuk yang belakang itu boleh digunakan, dan sudah tentu perbincangan tentang fakta-fakta yang ada dalam sains contohnya. Wallah. Ya, saya silakan. Ilmu eskatologi tu Yang membincangkan tentang apa? ada pasal bincangkan hari kiamat apa semua lah, tapi berdasarkan fakta-fakta yang dah ada dalam Quran dengan yang ada sekarang lah. Dengan kajian apa yang terjadi sekarang, berlaku sekarang kan. Yang Syekh Imran Hussein selalu bawakan tu ilmu eskatologi lah tu. Betul. Yang betul. Dia Ada yang menyatakan yang petrodollar yang kenapa mereka peg to petrol instead of gold and dinar, yang macam Allah dah sebut kan. Dia apa yang dia nampak, apa kajian dia tu memang nampak kebenaran. Dia kata digital money tu akan hilang tu, memang banyak yang dah hilang kan. Dia cakap 13 tahun yang dulu tu. 13 tahun yang dulu sebelum kita pakai internet banking apa semua tu, dia dah kaji dah. Tapi dia banyak rujukan pada Al-Quran lah. Macam mana tu? Betul, baik.
untuk menyebut perkara yang kajian yang kita buat daripada Quran, apa yang Allah nyatakan, dan kita menyebut kepada apa yang berlaku akan datang, itu perkara yang kalau disebutkan okey. Yang saya maksudkan adalah contoh kita sebutkan nombor-nombor yang katakan tarikh sekian ataupun tahun sekian akan berlaku ini, kan, maka itu tidak dibenarkan. Adapun kajian yang dibuat dan dikeluarkanlah pendapat-pendapat, dan ramai sebenarnya dengan Imam Syekh Imran Hussein dan juga yang lain, ramai je yang buat, yang ada yang lain yang buat demikian, akan tetapi jika ia bertepatan maka ia bertepatanlah, kan. Jika ia tidak, kan, mungkin ada je perkara yang dikongsikan tentang agak-agakan yang berlaku masa depan tu tak menjadi seperti itu, kan. Tapi Syekh Imran Hussein dia tak sebut bila nak berlaku kiamat ke apa, macam Nah, dia sebut perkara. dia sebut cerita rentetan, banyaklah yang dikaji tu, kan. Tapi apa Betul. yang dia cakap dulu tu dah nampak macam jadi kebenaran lah. Tapi Betul. kalau ustaz-ustaz lain tu yang macam di Indonesia, macam Ustaz Zulkifli ke, few lah nama, kan, dia akan sebut tahun ni akan kiamat, tahun tu akan kiamat, macam-macam. Itu lain. Tapi Betul. ilmu yang dia bawa ni dia lain sikit. Dia bukan macam tu. Dia bukan predik lah, tapi yang dia cerita-cerita tu, dia kata benda ni macam ni, tapi lama-lama memang benda tu terjadi lah. Itu yang itu dia masuk kata. pada kalau diambil daripada Al-Quran dan hadis, maka okeylah. Macam dia kata, kan, macam dia kata di akhir zaman nanti Dajjal, dia sebutlah dulu, kan. Rasanya dah lama lah dia kata di pasal kita pakai internet apa semua ni, kan, advanced teknologi ni. Dia kata masa akhir zaman you nak lari pada Dajjal, hanya pergi somewhere satu tempat yang tak ada internet, tak ada telefon, tak ada apa-apa connection. Just pergi tempat yang outskirt, you can escape. Because Dajjal tak boleh trace, kata dia. Tapi memang nampak sekarang lah. Kalau kita pergi kat Israel, kita tengok, kan, ada kawan tu dia beli ubat. Lepas tu dia orang tu terlupa nak padam kat skrin tu. Dia tengok daripada nama dia tu, detail dia sekolah rendah pun ada report dalam tu. So how they trace tu? Nampak gayanya memang betul. Dia can trace from the from phone kita ni, selular apa ni, semua dia can do it. Sebab that's why kat mana you duduk sekarang, you pegang telefon, you kata you kat Singapura tapi you dekat tempat lain, dia orang boleh trace. Tu dia maksudkan tu, tapi memang it happen lah, kan. Bukan kita kata takjub lah, tapi yalah, reality betul. dia, reality Betul. dia. Betul. Sebab ada macam yang saya nak kongsikan juga, itu kalau kita buat kajian dan kita bawa kepada hari ini, dan kita bawakan pendapat kita ini adalah ini dan ini, maka okey, kan. Sebab mungkin waktu dulu sebelum ada internet, ada je kita pernah dengar orang kata Dajjal itu adalah TV kan satu mata, kan. So itu adalah berdasarkan pada waktu tu orang kata betul lah, dia memang masuk pada setiap rumah, dan orang memang termangu duduk depan TV tu sampai maghrib tertinggal atau lewat, sebab drama banyak waktu maghrib. Tapi bila berjalannya zaman, kita taklah, ada yang lebih melekakan, ada yang lebih melekakan. Itu yang saya sebutkan, bahawa kita boleh bawa keluar, tetapi untuk kita sebutkan inilah dia, maka itu perkara yang tidak dibenarkan. Macam yang contoh, macam ada sekarang bila jadi sekarang isu antara Israel dan Palestin, timbullah macam-macam balik hadis tentang akhir zaman dan sebagainya lah, kan. Dan ada yang mengeluarkan pendapat, dia kata nanti yang akan membela ini adalah Jordan, yang datang daripada Jordan. Ada yang kata yang datang daripada Mesir, dan disebutkanlah ini dan ini. Dia boleh nak bawa pendapat dia, tetapi dia akan balik kepada akhirnya wallahu a'lam, sebab nantinya, kan. So kalau bahayanya kalau dibuat kajian, dibawa semua tu, dan dia kata yang akan membela nanti adalah tentera daripada Jordan. Contohnya, apa akan berlaku? Orang yang betul-betul percaya, dia akan pergi Jordan. Dia akan duduk kat Jordan dan menunggu kat belah mana. Dia kata pula, dia sebut dengan jelas, yang akan membela nanti adalah Jordan, dan adalah King Jordan sekarang, daripada Al-Hashimi itu, yang akan membela. So orang yang betul-betul percaya, dia akan pergi dan buat itu. Sedangkan kita tak tahu perkara itu dengan sabit, kecuali setelah nanti dah
dah berlaku, dan itulah pengalaman-pengalaman kita sebelum ini yang Nabi sebutkan tentang banyak perkara tanda hari kiamat yang berlaku. Kita takkan tahu kecuali setelah berlaku. Arab banyak tak padang pasir? Sangat banyak. Tapi kita tahu tak mana satu negara Arab yang berpadang pasir yang Nabi sebutkan mereka akan meninggikan bangunan-bangunan pencakar langit sehinggalah Dubai naik, betul tak? Sebelum tu kita tak tahu. Dan tiba-tiba sekarang Saudi pun mula nak naik juga bangunan pencakar langit dekat padang pasir, dan kita tak tahu. Tantang mungkin Saudi juga yang dimaksudkan. Wallahu alam. Sebab itu dia hanya akan confirm bila nanti dia akan berlaku, dan dia sentiasa berubah, dan memang itu sengaja Allah bawakan. Kerana kalau dah mudah sangat sekali je ini orang dapat baca, maka lebih mudah orang akan tahu nanti perkara-perkara yang lain. So tak trail lah. So Allah saja biarkan kita sentiasa berada dalam tanda tanya, kerana Allah nak bagi tahu bukan itu yang kau nak kena sibukkan, dia keluar daripada mana, apa benda ke. Yang kau nak kena sibukkan adalah persiapan daripada diri kau tu sendiri. Dah bersedia dah untuk nak menghadapi hari kiamat itu. Itu yang akhir zaman lah, kat mana dia, dari mana dia. Betul. Kadang dia sibuk kat negeri mana. Ada kata kat Jordan. Lepas tu bergaduh lah dengan ada kata bukan daripada Iran. Bukan dia daripada Syam. Bukan. So setiap orang akhirnya macam mana? Akhirnya kita yang di Malaysia daripada negara mana pun kita tak tahu kan. Sebab kita memang takkan tahu. Tak payah cerita panjang-panjang lah kan. Cerita tentang Hamas saja pun kita semua bersisih pendapat tentang Hamas. Betul tak? Bukan cerita tentang Hamas, tentang memang patut tak Israel serang Palestin balik. Kerana Hamas yang serang, itu pun kita dah bersisih pendapat. Apatah lagi nak tentukan mana akan keluar semua perkara-perkara tersebut. Sebab itu Nabi tak fokuskan je. Kalau Allah nak bagi tahu, Nabi boleh bagi tahu pada kita. Tapi bukan itu yang Allah nak kita tahu. Dia kekal menjadi perkara-perkara gaib yang hanya Allah SWT saja yang tahu. Cuma kita boleh belajar, mendengar untuk kita sentiasa aware, sedarkan diri kita, oh dah makin dekat, oh tanda ni dah makin ada, lebih kurang tanda besar yang ni dah ada, tanda besar yang dah, untuk kita sentiasa aware, oh dah makin dekat dah. So persediaan aku kena lagi lajulah. Bila exam dah makin dekat, oh study kena makin lajulah. So itu kita ambil pelajaran daripada sudut itu adalah yang baik, dan tidak mengapa untuk kita mendengar perbincangan tentang perkara tersebut. Baik. So 22, 33, baik. 99. Betul. 22, 33, 99. Ada tak? Wallahu a'lam. Ada, mungkin ada, kalau ada ulama. 33 ada zikir. 99 Allah. nama Allah. Boleh kan? Dia boleh menjadi salah satu. Wallahu a'lam. Kan mungkin boleh je masukkan. Inilah dia untuk nak menghilangkan, nak menghadapi hari kegoncangan nanti hari kiamat, kena betul-betul faham 99 nama Allah. Ataupun kalau hati orang tu tengah bergoncang, kesedihan ke, kecewa ke, ubatlah dengan 99 nama Allah. Boleh je, wallahu alam. Adakah itu sebabnya? Wallahu alam. Tapi nak buat boleh tak? Boleh. Cuma kita jangan kata sebab itulah surah Az-Zalzalah ini surah yang ke-99. Kecuali unless kalau macam Haji saya sebutkanlah, kita dah ada kajian sains dan rupanya Quran pun sebut benda tu. So itu match lah. Akan tapi lain daripada itu yang kajian tak ada pembuktian secara ilmiah, kajian saintifik dan sebagainya, tapi maka kita kekal sebagai assumption sahaja. Ya saya. Kalau kita tengok surah Yusuf, macam surah Yusuf tu dia surah yang ke-12 kan. Dalam penceritaan dia ada 12 juga. 12 bab juga kan penceritaan dia. Jawapannya pun 12 juga. Yang adik-beradik Yusuf pun 12 juga. Adakah secara kebetulan? Atau memang Allah dah letak macam tu? Wallahu alam. Adakah ada kelebihan pada 12 itu? Wallahu alam. Itu pun yang orang mengambil juga orang kaji pelajaran, juga yang tu. Pelajaran daripadanya. Akan tapi yang tepat yang tahu hanyalah Allah SWT sahaja. Kenapa 12? Dan mungkin kita tak tahu. Masa depan nanti akan tahu. Mungkin ada sesuatu yang berlaku yang akhirnya orang akan, sebab itulah 12. Seperti mana yang Haji Syaz kongsikan tadi, dulu orang tak tahu Al-Hadid tu 57 tengah-tengah, dan memang tengah-tengah bumi ini adalah iron. Dulu tak tahu, tapi sekarang dah tahu. Dan mungkin sekarang kita tak tahu apa rahsia 12 ataupun 99, 33, 22. Mungkin ke depan nanti Allah akan reveal wallahu a'lam tentang perkara itu. Baik. Perkataan yang ke
Dua, pada surah 26 ayat yang ke-94, fakubkibu fiha hum wal ghawun. Perkataan kubkibu, kita buang fa kat depan tu, tinggallah kubkibu. Baik, tanda yang ada waw alif sukun akhir perkataan, confirm dia adalah fi'il. Kan, nak kata dia fi'il apa? Dia fi'il madi ke? Nak kata dia fi'il amar ke? Ada dua kemungkinan, tapi yang pasti dia adalah fi'il. So menarik tak? Bila dulu sebelum kita lihat kepada fi'il amar, kan, bila kita jumpa je waw alif, kita akan kata dia adalah fi'il madi. Benar tak? So makin kita belajar ke depan, kita tahu dia adalah fi'il amar. So bila kita jumpa waw alif, kita akan lebih apa? Lebih berhati-hati. Mulut kita tak terus je keluar fi'il madi. Begitu nak bagi gambaran, orang yang makin dia belajar agama, dia makin berhati-hati. Dia tak terus je menghukum orang ni, orang ni, orang ni. Dia tak terus je menghukum berdasarkan zahir apa yang dia lihat. Orang ni tengok solat goyang-goyang, orang ni tengok solat goyang gigi kanan. Dia tak tahu kot orang tu memang jenis yang bergoyang, dia tak tahu kan. So makin bertambah ilmu, sepatutnya orang semakin berhati-hati. So itu para ulama, mereka ilmu banyak dan mereka berselisih, tapi adakah mulut mereka itu cepat je mengeluarkan kata-kata yang engkau ni tak betul, engkau ni salah, engkau ni sesat? Tak ada. Kan? Kenapa mereka boleh bertenang dengan begitu? Kerana mereka tahu, kan, ada sudut-sudut yang lain ataupun perkara-perkara yang lain yang perlu dipertimbangkan sebelum nak buat keluar sesuatu. So kita dah jumpa waw alif sekarang, dulu kita ini fi'il madi, tapi sekarang tak, hold dulu. Kan, mungkin dia fi'il madi, mungkin juga dia adalah fi'il amar. So kita lebih berhati-hati. Kan. Baik. So bila kita buang tu, yang pastinya dia adalah apa? Dia adalah fi'il. Itu confirm, dan waw alif itu adalah huruf tambahan, confirm. So kita peganglah pada yang confirm, yang mana khilaf tu kita tolak tepi dulu. So apa yang tinggal? Kubkibu, kaf ba. Dua nampak 1 2 3 4. So nampak sekali macam kebab pun ada. Kan? Tapi dia bukan. So dia fa'ala lah, dia adalah kab. Okay. Kab Ustaz, lempar. saya nampak macam madi je, sebab ada kub tu macam fi'il majhul, di kan? Ya, betul. Di, so mungkin takkanlah amal selalu suruhan kan? So saya suspect madi je lah. Boleh. Ada apa? Justification boleh, tak ada masalah. So memang dalam apa, nak keluarkan pendapat dalam agama begitu. Kan kita ada sebab dia. Okey, sebab itu tengok pendapat para ulama kadang beza sebab semua berdasarkan kepada ilmu masing-masing. Okay. Yang kedua, walaili idza as'asa. Ini sama geng dengan apa tadi? Hashhasa tadi, ni geng dia. Walaili idza as'as. Itu dia. Seterusnya fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama. Ni pattern yang duk ulang-ulang. Damdama fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim. So inilah bentuk fi'il madhi dia, tak ada 3 huruf, dia dah jadi 4 huruf. Surah Yusuf, qalat imra'atul azizil ana hasal haqqu. Maksudnya hasa. Dan seterusnya fawaswasa. Rupanya waswas pun kan, dia datang daripada fi'il rubai, dia adalah waswas. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Tanda yang ada, ta dia perkataan, huruf akhir baris depan, ini adalah fi'il mudhari'. So kalau kita buang huruf tu, tinggallah waswasa, dia adalah kategorinya fi'il rubai, 4 huruf. Ini tadi dengan hasha ni geng dia ni. Wa ma huwa bimuzahzihihi. Ni kalau belajar tajwid inilah
yang belajar sebut betul tak? Makhraj. Inilah dulu. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi an yu'ammar. Kita potong hi kat belakang, kita potong bi kat depan. Muzahzihi. Muzahzihi. The mim adalah tambahan dia, fi'il ni adalah zahzaha. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Dan zuhziha asalnya adalah zahzaha. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Bu'thira. Saya memula dulu kan, saya ingat perkataan dia ruanya adalah ba'asa. Ba'asa maksudnya dibangkitkan. Kan? So terjemahannya sesuai lah. Maka adakah tidak kamu mengetahui apabila ia dibangkitkan daripada kubur? Oh, sesuai lah. Kan? Tapi bila makin belajar, ini bukan ba'asa. Sebab ra tu dia sebahagian daripada root word. Rupanya dia adalah ba'sara. Itu dia punya root word dia. Begitu je dengan bu'athira. So ini insya-Allah untuk fi'il rubai, inilah dia sahaja insya-Allah, mudah-mudahan perkataan yang ada dalam Al-Quran. Saya cuba buat cross reference agak banyak juga untuk fi'il rubai dalam Al-Quran, dan inilah yang saya senaraikan. So untuk rubai inilah dia, perkataan zalzalah kita dah biasa kan, dan perkataannya adalah banyak perkataan yang hurufnya berulang. Kan, kubkibu, as'asa, damdama, hashasa, waswasa, zahzaha. So kita dah boleh agak dah, oh ini adalah bentuk rubai. Dia berulang-ulang hurufnya. Dan so lagi ialah bu'thira dalam fi'il rubai. So dia ada 1 2 3 4 5 6 7 8 bentuk dalam Al-Quran, dengan 6 adalah berulang: zalzala, kaba, as'asa, damdama, hashasa, waswasa, zahzaha. Dan ada 2 saja yang 4 huruf berlainan. Apa dia? 1 je, bu'sira je. Lain semua berulang. Ya, 1 je, bu'sira je yang semuanya lain semua dia adalah yang rhythm yang berulang. Baik. Ustaz, dalam Ya, saya silakan. Kelas saya yang lain lah. Silakan jawab. Saya berbuka kota yang kelas lain lah. Sama ada it is inclusive of yang Ustaz bagi yang banyak-banyak tu. Ada satu kataan situ, sam ala. Saya tak tahu tambahan. Whether it's tambahan sin ke saya tak tahulah. Satu lagi, saitoro. Saitoro. Baik. Satu lagi, warwaro. Warwaro. Tu je yang berlain daripada Ustaz bagi tadi tu. Okey, baik. Tapi saya tak tengok, saya pun membuka nota yang biasalah kita buku baru ni buka je lah. Sebab saya suka kelas Ustaz, saya mengulangi yang saya dah belajar dulu kan. Okay. Just to share. Baik, Zakillah khairah jawab. Baik, terima kasih. Yang ini adalah yang ada dalam Al-Quran. Yang saya sebutkan adalah apa yang ada dalam Al-Quran sahaja, dan tambahan tadi yang jauh sebutkan sam'ala, saytara, dan satu lagi saya tak ingat perkataan dia tadi. Warwaro. 3 perkataan tambahan. Cuma yang dalam Quran yang ini yang 3 tu dalam Al-Quran ke jauh ataupun dia adalah perkataan? Tak tahulah, dia tak ada rujukan Al-Quran lah. Sebab okay. saya tanya. Saya nak double confirm je. Kalau ikut, tapi yang macam dia bagi yang lain tu, waswasa, ba'thara dengan kafa tu Ustaz dah sebut tadi dah. So I do not know whether the rest is in the Quran or not. Yang lain itu, yang 3 itu wallahu alam dia tak disebut dalam Al-Quran. Ini yang ada dalam Al-Quran. Sebab sam'ala tak ada. Saytara dia bunyi macam ada. Nanti saya confirm. Warwara tak ada. Warwara tu saya dengar macam bunyi yang biasa pantun Arab kita punya tu lah.
Waro al-paranga iza asaha fatajammama. Saya punya kat sekolah dulu. Ustaz saya bagi. Waro al-paranga, waro tu belakang, paranga tu parang lah, belakang parang. Iza asaha, apabila diasah, fatajammama, maka jadi tajam. Kita dulu dengar melopong kan. Ustaz, dia semua Ya. pakai bahasa Melayu punya perkataan tu. Tajam memang tajam. Memang pun. Asah. Ya. Dia buat sendiri. Tapi bila dia Bukan. sebut tu kita dengar macam wah, waro al-paranga. Arab mana dengar? Mana ada dengar Arab? Ni bahasa Arab Piramli Ustaz. Bahasa Arab Arab Piramli. Kita waktu tu dah ajar berapa? Dah ajar 5, dah ajar 6 dengar. Wah, waro al-paranga iza asaha fatajammama. Ui. Mula-mula Lepas Ustaz, Ustaz dah kena prank dengan mula-mula Ustaz Ustaz sebut cikgu. tadi ingat dia bahasa Arab. Lepas tu Bukan. fikir lagi sekali. Bahasa Ustaz dah Melayu kena ni. prank dengan Ustaz. Ustaz, war-waro ada makna Ustaz? War-waro, wallahu alam, saya tak tahu. Warwar bukan warwar bukan. Kan? Macam War bahasa kan? Malaysia, war-war. Mungkin wallah saya tak tahu. Saya itu in fact itu kali pertama saya dengar perkataan tu. Sebab saya memang tak memang banyak perkataan yang saya tak tahulah. So war-waro adalah kali pertama saya dengar dan terima kasih sebab saya suka kalau dengar perkataan yang baru. Bila saya dengar perkataan yang baru saya mesti akan buka kamus. So bila buka kamus dia akan masuk dalam kepala lebih sikit. So cari wow. Kalau kita cari dia akan melekat dalam kepala kita. Betul. So tu saya suka dengan perkataan yang baru. So kalau keluar dulu kan, keluar dengar Arab cakap perkataan tu, okey tangkap perkataan tu apa makna tak tahu. Okey tangkap perkataan tu, tulis, balikkan boleh cek dekat kamus. Oh, arwar tu ada tu, arwar. Arwar pemberitahu. Kat mana? Tadi nampak tadi. War-waro. Oh ni wa'ara. Ni wa'ara. Wa'aro ni. Jadi Pemberitahu. al-wa'ir yang takut okey. Lama mana pergi wow ni? Wawro wataro sang Tak jumpa lah. Dah tak ada war dah. Wakhara. dal zal okey waro. Apa ada? Pertama waza waroa, okey. Waroa, wariba, warisa, warosa, waroda, warodo, waroto, waraso, warosha, Tak ada Ustaz warwaro Ustaz. waro. Apa ni? Apa? Awara tu dia adalah pemberitahu. Apa daripada mana ni? Waro. Tak ada warwaro Ustaz. Bawah tu. Wariyah. Tawarro. Al-wariyah. Al-wariyah. Wizarah. Al-waro. Al-wari. Tak masuk lah. Mungkin perkataan tu tak Saya masuk. dapat tadi ni pada mana? Saya dapat tadi ni. Walwari Ustaz. Walwari. Walwari ada. Wari lah. Lemak yang gemuk. Tak sama. Alwari lemak yang gemuk kan. Alwari bukan. Dia mesti wow, raw, wow. Yang atas dia tadi kurus tempat macam mana mana? dia. Ustaz yang atas dia tadi. Tapi saya tak pelik. Tak pelik sebab perkataan Arab memang banyak sangat. Kadang memang kita tak pernah dengar. Kadang dalam kamus pun tak ada. Lepas ada jarang sangat dia tak masuk dalam. Jarang. Kadang satu jarang digunakan. Yang kedua kadang bahasa tu asal daripada bahasa pasar. Bahasa ni. Bukan bahasa buku. Bukan bahasa buku, betul. War-waro. Okey. Bukan bahasa Arab. War-warkan aja lah. Jazakallah khair ajar atas war-war itu. War-waro. Saya rujuk buku Datuk Halifah Isa. Dia yang War-waro. bagi Ustaz. Menarik war-waro. Dia betul ke warwaro tu? War-waro. Dia kan?
Itu perkataan baru. Betul lah. Ada kadang kamus tak pelik pun kalau tak ada dalam kamus. Memang kadang kita jumpa perkataan bahasa Arab sebab ada banyak sangat, kadang memang ada yang tak ada pun dalam kamus. Dia lagi perkataan-perkataan yang macam ni kan. Yang bunyinya pelik-pelik kan. Kalau kata Quran tak guna dam-dama ke kab-kabar ke. Kita Tapi pun mungkin dia ada dalam bahasa Malaysia, Ustaz. tak biasa. Tapi dia ada dalam bahasa Malaysia. Okeylah. Sebab bahasa Arab, bahasa Malaysia akan banyak daripada bahasa Arab. Betul? So, Betul. Saya dapat dalam kamus Arabic Modern Okey. asra. Masya Allah. Warwara asra. Baik. Masya Allah. Jazakallah khairah jadinya. La tuwarwir fi kalamika. Okey. Saya dapat dah. La tuwarwir fi kalamika. Okey, baik. Maksudnya asra, jangan cepat-cepat bercakap. Okey, faham. So dia ambil itu daripada bunyi orang yang bercakap laju. Kita kalau cakap laju macam macam kan. So la tuwarwir. Okey. Oh, letak je habis. Dia macam dalam hadis yang sebut apa dia? Wallazi yaqra'u Qur'ana wa yatata'u fihi. Pernah dengar kan hadis tu? Oh ya tak tu tahu. Wa yatata'ta. Kenapa jadi wa yatata'ta? Untuk orang yang apa? Orang yang baca tergagap-gagap. Saya orang yang gagap. Okey. Warwara asra fil kalam. Baik. Jazakillahu khairan jami'an. Okey, cepat-cepat dalam kalam. Okey, la tuwarwirul kalam. Baik. Jazakillah khairan. Ajaya tak ada ke hari ni? Dia tu pun banyak ilmu kan. War-war tu memang sama lah dengan war-war bahasa Melayu tu Ustaz kan? Walau kita gunakan war-war betul. Kita sebab bercakap laju ni benda tu perlu diwar-warkan supaya benda tu tersebar. Dia bergerak laju. Macam tu lah. War-warkan sebaran. Betul. Dia tak semestinya orang bercakap laju. Mungkin dia gunakan media ke media sosial. Tadi yang awal tadi maksudnya pemberitahu tu. Awal memberitahu. Yalah. Pemberitahu. Logik tu. Logik dia lah. Betul lah. Sebab betul lah. Analogi dia lah. Analogi. Ya. Betul, macam karakter dengan Sabah lah tu, tak sampai sekarang tak boleh nak blame lagi. Tak boleh nak. Dia tak war-war. Betul. Okey. Betul. Logik war-war asra fil kalam. Masya-Allah. Betul lah. Nama pun mewar-warkan, suruh begitu orang cepat-cepat kan. Masya-Allah. Barakallah. Beritahu cepat. Baik, terima kasih. Ajar Hawa, ajar Nyonya, ajar Zaidah. Gabung 3 kan. Kadang kita seorang, terbangun seorang buka kamu tak jumpa. Kan? In fact perkataan tu pun tak dengar. Ni so saya dapat belajar perkataan yang baru. Warwara. Okay. Baik. So rubai mujarrad yang satu hanya ada satu saja perkataan fa'lala tadi. Yang kita lihat pada mazid, rubai mazid iaitu 4 huruf plus. Plus, so dia ada tambahan 1 huruf dan ada tambahan juga 2 huruf. Tambahan 1 huruf hanya ada 1 perkataan, tambahan 2 huruf ada 2 bentuk sahaja. 1 huruf tafa'lala, so dia tambah ta dekat depan dia, yang daripada fa'lala jadi tafa'lala. 2 huruf dia jadi if'an lala. Dia tambah apa? Dia tambah alif dan juga nun, dan huruf tambahan ni dia lebih kurang macam yang 3 huruf juga. Kan kita ada tafa'ala, ada kan? Ta kat depan. Kita ada infa'ala, tambahan alif nun ada, cuma kedudukan dia tu berbeza. Sini jadi if'an lala. Kemudian kita ada if'alalla. So tambahan alif dan juga sabdu di belakang. Kita ada kan if'alla yang untuk warna tu. Ihmarra, iswadda, isfarra untuk warna. Kita ada if'alla untuk yang 3 huruf, dan di sini if'alalla. So huruf tambahan dia sama. Wazan 7 tu kan? Wazan 7 kan? Wazan ya. 7. So huruf tambahan dia sama, cuma dia masuk pada kedudukannya tu berbeza sikit dalam perkataan. Itu sahaja, tapi huruf tambahannya itu sama. Baik.
Kita lihat pada rubai 4 plus 1 tambahan satu huruf tafa'lala. Madinya tafa'lala, mudhari'nya yatafa'lalu, masdar tafa'lulan, pelaku mutafa'lilun, fi'il amarnya tafa'lal. Kita lihat pada contoh perkataan. Kita ada tadahraja. Tadahraja ni inilah antara yang digunakan juga, tadahraja. So maksud tadahraja ni ialah meningkat. So sebab itulah orang selalu guna, orang cerita pasal peningkatan prestasi ke apa-apa peningkatan, apa-apa bentuk peningkatan, dia letakkan tadahraja, sesuatu yang menaik. Tadahraja. Madinya tadahraja, mudhari'nya ya Raju. raju. Okey. Masdarnya tadahrujan. Kalau saya nak letak tadahrujun boleh tak? Boleh Ustaz. Boleh je kan? Kenapa boleh pula? Boleh. Sebab boleh lah kan? Senang je kan? Sebab boleh kan? Itu saya tengok apa? Okay, tadahrujan. Letak tadahrujan boleh, tak ada masalah. Asal bentuk dia tu sama. Fa'il dia Mutadahrijun. Mutadahrijun. Fi'il amarnya mudah Raj. Tara' ini yang ta'a tadi ni. Tara' mudhari'nya yatara'u. Masdar? Masdarnya ru'an. Tukar pun. Tara'ru'an. Fa'ilnya mutara'ri'un. Amarnya tara'. Saya tolonglah. Tara'. Baik. Taba'sara. Ini mencabar sikit. Taba'sara. Tarun. Taba'saru. Masdar? Tarun. Taba'rusan. Taba'suran. Fa'ilnya? Mutaba'sirun. Fi'il amar taba'sar. Terbalik dengan tu, yang tu tak bagi bawah mati. Bagi bawah lepas tu mati kan. Yang tadi. Semua atas. Yang ni semua sama macam madi sebiji. Hujung je tukar kan. Ya betul. Baik. Tajal baba. Mudhari'. Yatajalbabu. Yatajalbabu. Baik. Masdarnya tajalbuban, pelakunya fa'il mutajalbibun. Okey, fi'il amarnya tajalbab. Ini ada tak perkataan apa yang kita familiar? Jilbab. Jilbab. Ulul albab. Jilbab. Lain tu albab. Jilbab tudung betul. Baik, tajawraba. Yatajawrabu. Masdarnya tajawruban. Baik, fa'ilnya, pelakunya mutajawribun. Okey, fi'il amar tajawrab. Ini jawraba
maksudnya stokin. Oh. Baik. Aku 10 dah. So yang ini tak ada bentuk dalam Quran. Yang ini tak ada bentuknya dalam Al-Quran. Okey. So kita tinggal nanti ada 2 rubai mazid, if'allala dan juga if'alalla, dan ada okey, sikit yang bahagian kedua itu yang digunakan dalam Al-Quran. Nanti kita akan lihat if'alalla ni ada kan, yang atas ni if'allala ni tak ada digunakan dalam Al-Quran. So tu yang kita tak fokus sangat. Dia ada digunakan tapi dia tak berapa banyak sangat. Tapi kita tengok juga sebab apa? Sebab perkataan yang digunakan tu banyaknya kita dah familiar. Baik. Itu saya kongsikan pada pagi ini, mudah-mudahan ada manfaat dapat diambil. Terima kasih. Perkataan baru warwaro, kan? Warwaro siap buat kajian lagi, dan dia adalah bahasa Melayu juga asalnya kan. Asra fil kalam. Baik. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Ya saya. Kejap tadi saya duk fikirkan yang kan Ajar siapa tadi, Ajar Yud tu tanya dia kan pasal alhamdulillah tu. Kenapa dia tak nampak yang benda tu macam jamak ke ramai ke kan? Sebab alhamdulillah je kan. Dia bentuk penulisan ke, kadang-kadang kan kita baca al-masjidu kan, ada macam tu kan. Betul. Al-masjidu kabir, tapi tak memang satu masjid tu je lah yang kita cakap kan. Tapi yang betul. Pujian, segala pujian. I nampak dalam bahasa Malaysia dia senang aja, kalau kita sebut semua orang, kita tak sebut semua orang-orang kan, semua orang je. Itulah tahu, mungkin cara tak tahulah, buka kat sini mungkin Haji Syekh tahu. Saya pandang itu sebab kita kena apa, mungkin nanti kalau nanti saya carikan contoh dalam Quran yang lain yang tak ada bentuk jamak, contohnya tak ada yanun ke wawnun ke, ataupun memang dimaklumi dia adalah untuk semua ataupun ramai. Dia sebenarnya mengikut kepada itulah, mengikut pada konteks ayat tu, mengikut kepada konteks ayat tersebut. So baru kita akan boleh dapatlah. Kadang tu dia orang berbenaan ayat tu macam Maryam kan, Maryam depan dia kan, padahal Maryam tu spesifik dah kan. Untuk bari hujung, dia adalah sebab kedudukan dia dalam ayat. Sama ada dia di depan ataupun dia itu adalah pelaku, itu berdasarkan kepada kedudukan dia atau fungsi dia dalam ayat. Tapi untuk maksud yang ramai ataupun merangkumi segala itu tadi, itu pada alif lam yang ada kan, dan itu memang dia balik kepada penggunaan tujuan penggunaan tu lah, macam tadi Ajar Nurul sebut tentang al-masjidu kan. So bila kita sebut al-masjidu kabir kan, tengok pada orang tu maksudkan apa kan. Adakah orang tu maksudkan semua masjid ataupun masjid yang dia tengah cakap tu lah. Kalau disebutkan semua masjid adalah besar, maka kita tengok ada je masjid yang kecil kan. Ataupun dia kata majoriti masjid adalah, yang dimasukkan adalah majoriti masjid adalah besar kan, maka bolehlah begitu. So dia kena tengok pada konteks ayat itu dan pada orang yang bercakap. Sebab itu kalau kita lihat pada kitab tafsir itu adalah lebih mudah, sebab para ulama dah bantu kita nak letakkan ini al-istighraq ataupun bukan. Mungkin nanti saya akan bawakanlah contoh-contoh yang lain pada itu dah beberapa nanti segala kan, segalanya kan, merangkumi segalanya al. Jadi tak betul. payahlah yang hamdu tu nak sebut jamak lagi. So dalam konteks penulisan bahasa Melayu pun macam tu betul. kan. Betul. Saya macam tu je. Betul. Sebab banyak juga yang dalam apa tu, al-kitabu, al-masjidu, al-rasulu, al-nikmatu kan, al-nikmatu kan. Betul. Juga al-nikmatu, nikmat. Betul. Itulah mungkin yang dia soal mungkin kalau dengan contoh lain, mudah-mudahan Haji Ayub boleh nampak lah kot apa yang nak disampaikan tu. Nanti kita try cari contoh lain nanti, insyaAllah. Watini wa zaitun. Watini wa zaitun.
Itu khas untuk buah tin dan juga buah zaitun kan. Maksudnya semua buah zaitun lah. Itu dia sumpahan kepada boleh masukkan semua buah tin dan juga buah zaitun, tapi dia khususkan sekalian buah-buah yang lain. Itulah kita try contoh yang mudah-mudahan Allah bagi kefahaman insya-Allah pada kita semua. Baik, terima kasih semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baru nak tanya Haji Alim ada tak suara? Tak dengar suara Haji Alim. Sama-sama. Malam ni ada. Okey, terima kasih. Malam ni ada kelas. Mana lelaki Ustaz, spesies lelaki ni makin kurang. Tak, memang itu akhir zaman ni Akhir zaman. Makin kurang. Baik, insya-Allah. Barakallahu fikum. Barakallah. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.